Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat satu persoalan yang bertanyakan apakah beza antara variant of interest (VOI) dan juga variant of concern (VOC). Baik. Hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-puan sekalian mengenai virus COVID-19, mutasi dan juga pelbagai jenis varian yang terhasil daripada virus COVID-19 ni. Menarik kan? Baik. Virus COVID-19 atau COVID-19 ni kita mula jumpa dia pada Disember 2019 di Wuhan, China, ya. COVID itu sendiri bermaksud coronavirus. Coronavirus. COVID-19 seperti mana benda-benda hidup yang lain, ia boleh bermutasi. Ya, kalau manusia apabila kita pergi ke tempat yang baru, kita boleh beradaptasi. Ya? Kita boleh beradaptasi. Kita pergi, contohnya kita pindah ke kawasan perumahan baru, kita kenal orang yang baru. Kita cuba menyesuaikan diri. Kita pergi ke tempat kerja yang baru, kita menyesuaikan diri. Ya, kita pindah ke negara yang lain, kita pun menyesuaikan diri. Kita belajar bahasa kat situ macam mana, masyarakat kat situ macam mana. Jadi virus pun macam tu juga. Ya, virus apabila dia over time, ya, apabila masa berjalan, dia mengenali keadaan sekeliling dia. Apabila kita rawat dia dengan antivirus, atau kita rawat dia dengan ubat-ubatan yang kita ada, virus ni juga boleh bermutasi. Ya. Bagaimana virus bermutasi? Dia bermutasi melalui dia mengubah genetik kod dia, ya, mengubah kod genetik dia. Setiap kali virus bermutasi, dia membentuk varian baru. Maksudnya dia ada sedikit berbeza daripada yang induk dia tu. So dia ada sedikit berbeza. Jadi kita boleh kenal dia. Cara untuk mengenal dia ialah dengan memberi nama kepada varian yang baru kita pasti ni. Okey, bagaimana kita nak memberi nama? Ada berbagai-bagai cadangan. Namun WHO ataupun World Health Organization telah menggunakan satu sistem yang menggunakan alfabet Greek supaya mudah, ya. Tujuan kita bagi nama supaya dia senang dikenal pasti. So apabila seorang saintis bercakap dengan saintis yang lain, ya, doktor bercakap dengan doktor yang lain, kita boleh guna nama yang sama merujuk kepada virus yang sama. Ya, ada pelbagai kesan yang berlaku apabila virus bermutasi. Yang pertamanya, dia meningkatkan dia punya kadar, kita panggil transmisi dia. Dia senang menjangkiti orang lain. Yang kedua, dia boleh meningkatkan kesan kepada host yang dijangkiti. Maksudnya kalau kena pada kita tu, kita lagi teruk keadaan kita, ya, berbanding virus yang asal, ya. So apabila varian yang baru, dia jadi lagi teruk, ya. Yang kedua, dia juga boleh meningkatkan mortality, maksudnya boleh meningkatkan kadar kematian. Maksudnya varian yang baru ni adalah lebih bahaya lagi. Kelebihan dia lagi, apabila dia bermutasi, dia menjadi kurang kesan antiviral ataupun ubat-ubat yang digunakan ke atasnya, dia jadi lebih kuat lagi, dia tahan. Maksudnya tak jadi apa, ya, dia boleh bertahan, ya. Dan juga antara kesannya yang lain lagi, ia boleh menjangkiti walaupun individu telah divaksin. Ini antara sifat-sifat varian baru COVID, ya. Apabila ada varian baru COVID yang menunjukkan sifat-sifat sebegini, kita sebut virus ni ataupun varian ni sebagai variant of interest. Ya, kalau dia ada satu atau lebih, kita sudah sebut sebagai variant of interest. Apa maksud variant of interest? Maksudnya varian yang kita ada minat lah, ya, kita ada minat untuk menyiasatnya. Variant of interest. Maksudnya dalam pemerhatian kita. Variant of interest biasanya ia hanya localized, maksudnya dia hanya menjangkiti satu kelompok, ya,
satu bahagian saja, satu kluster saja. Dia tidak merebak ke satu negara, dia tidak pergi meluas ya. Apabila variant of interest ni dia jangkitan dia jadi lebih meluas lagi, kita akan sebut sebagai variant of concern. Maksudnya kita risau ya, variant of concern. Maksudnya kita ada lebih ya kerisauan mengenai variant ni ya. Namun begitu, kalau katakan variant of concern ni, kita ambil tindakan, kita ambil proses vaksinasi, pencegahan dan juga rawatan, dan semua langkah pencegahan dan rawatan ni tidak berkesan, maka keadaan ini kita panggil variant of high consequence. Maksudnya variant yang boleh menimbulkan kesan yang tinggi atau kesan yang bahaya ya. So ada 3 term di sini. Satu, variant of interest. Yang kedua, variant of concern. Dan yang ketiga, variant of high consequence. Jadi peringkat yang paling rendah ialah peringkat variant of interest ya. Di mana ia hanya melibatkan satu kluster, kluster yang kecil yang tidak merebak ke seluruh negara. Kalau dia dah masuk menjadi variant of concern, maksudnya dia merebak ke seluruh negara ya, dia boleh merebak pergi ke negara lain. So ini dah menjadi satu isu yang begitu besar sekali ya. Baik. Ada berapa variant of concern ataupun VOC yang kita tahu setakat ni ya? Ada 4. Yang pertama kita panggil alpha variant ataupun variant alpha. Variant alpha ni kita mula jumpa dia pada bulan Oktober 2020 dan dijumpai di United Kingdom ya. Hingga sekarang dia dah menjangkiti lebih 120 buah negara. Maksudnya dah satu dunia dah merebak ya. Yang kedua ialah variant beta ya, beta variant. So beta variant ni kita panggil variant Afrika Selatan, South Africa, yang kita jumpa pada Disember 2020 ya, 2020. Masalah variant beta ialah dia boleh menjangkiti orang muda ya, orang yang sihat. Di Malaysia pun sekarang banyaknya ialah variant beta ya. Variant gamma dijumpai pada Januari 2021, pada awal tahun ni di Brazil ya, di Brazil. Variant gamma ni bahaya ya. Variant gamma ni dia boleh meningkat ya, kadar virus merebak tu dia replicate 10 kali ganda lebih laju berbanding dari lain. So dia cepat ya. Dan dia cara dia merebak juga lebih cepat ya, 2 kali ganda lebih laju berbanding dari yang lain. Maka dia boleh menyebabkan kematian yang tinggi. Okay. Dan seterusnya kita bercakap mengenai varian Delta ataupun Delta variant. So Delta variant ni dia bermula di India ya, pada tahun ni, dan dia merebak dengan begitu pantas sekali. Saya ingin share ada beberapa jenis variant of interest ya. Yang pertama variant Kappa, yang kedua variant Eta, yang ketiga variant Iota, dan yang keempat variant Lambda. So variant of interest ni sifat dia tidak menjangkiti seluruh negara ya. Dia tidak merebak, dia cuma localized pada satu tempat saja. Sekiranya ia merebak, dia akan menjadi variant of concern. Ada juga hari ini kita belajar sesuatu iaitu perbezaan antara pelbagai jenis variant, beza antara variant of interest VOI dan juga variant of concern ataupun VOC. Sekiranya video ni bermanfaat kepada anda, kongsikan dengan saudara mara anda, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ni ya. Terima kasih.